Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, kekal di rumah, jaga penjarakan fizikal. Kalau nak bercakap tu pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Islam dan kita akan belajar satu topik yang cukup menarik. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat walafiat. Encik Aiman, apa khabar hari ini? Saya baik Ustazah. Saya bila subjek pendidikan Islam ni saya terus jadi soleh Ustazah. Alhamdulillah. Biasa hari-hari lain ni nakal sikit. Ya? Ada kesan lah. Sebab tu tak rasa macam ni. Okey, baik Ustazah. Kita kumpulan nasyid dua. Baik Ustazah. Okay. Kita nak pastikan murid-murid kita kekal berada di rumah Ustazah. Ya, betul. Dan stay at home, stay safe. Dan kalau duduk di rumah tu, buka Didik TV dan boleh tonton apa yang Ustazah nak pelajari, mengajar kita pada hari ini Ustazah. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah. Banyak benda saya nak share hari ini. Banyak nak share hari ini. Baik, saya kena buat macam ni dulu Ustazah, baru boleh bercakap. Ya. Okey Ustazah, Ustazah daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Lumpur. Sekolah Menengah Sains Selangor. Sains Selangor, Kuala Lumpur. Satu-satunya sekolah kat KL yang ada nama Selangor di situ. Okey, baik Ustazah. Hari ini apa yang menarik kita nak bicarakan pada hari ini Ustazah? Okey, nama program kita pun Road to Success SPM 2021 untuk subjek pendidikan Islam. Jadi maksudnya kat sini saya akan memfokuskan 3 benda lah. 3 benda. Yang pertama sekali untuk tajuk memahami sunnatullah ni, subtopik apa yang anak-anak dan murid-murid patut kuasai dalam tajuk ini. Antaranya ada bacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 137 hingga 139, ada maksud ayat, ada kesan memahami sunnatullah dan pengajaran ayat. Ada lagi lah beberapa, ada 7 subtopik. Kemudian objektif yang kedua, untuk setiap subtopik tu actually kita boleh tahu dah daripada sekarang ni, kita dah boleh detect what kind of question yang akan keluar dalam SPM, bentuk apa yang akan ditanya, di kertas mana soalan tu akan keluar. Ini bukanlah soalan SPM 2021 tapi daripada silibus tu, subtopik tu kita boleh tahu dia ni nanti akan keluar kat mana. Dah boleh target dah kat mana. Possibility dia keluar kat mana. Dan yang ketiga sekali, kita dah tahu soalan tu berada di mana dan Ustazah akan tolong anak-anak mengenal pasti teknik yang betul lah untuk kita dapat grab full marks. Maknanya rugilah Ustazah kalau mereka tak tunggu sampai akhir rancangan ni. Ya, sangat rugi. Sangat rugi. Okey, baik. Yang best sekali Ustazah sebab ada mengaji Quran tu kan. Sedap, sejuk sikit studio kita ni kan. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Kan? Kita nak lihat juga pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini, pendidikan Islam. Jom kita saksikan Ustazah. Jom. Okey, jom. Didik TV KPM. Menurut perspektif saya berpendapat bahawa subjek pendidikan Islam ini amatlah menjadi tuntutan dalam kehidupan seharian kerana subjek ini memberikan didikan asas kepada kita berkaitan agama Islam. Sebagai contoh, pengajaran dalam bidang Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan akhlak Islamiah membantu kita membentuk jati diri umat Islam yang cemerlang. Pada pendapat saya, pendidikan agama Islam itu sangat penting kerana mengajar kita adab dan tingkah laku yang betul berdasarkan syariat Islam. Oleh itu, kita boleh menjadi khalifah di muka bumi dan insya-Allah mampu mempraktikkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, subjek pendidikan Islam ini sangat penting untuk dipelajari
kerana memerlukan pemikiran intelektual dalam memahami sebarang istilah yang menjadi keperluan dalam kehidupan seharian kita. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ni kita subjek pendidikan Islam, Ustazah, kan? betul. Okey, subjek ni murid-murid kita dia ada sebut tadi untuk amar makruf nahi mungkar. Ya. Apa tu, Ustazah? Amar makruf nahi mungkar tu? Amar makruf, amar suruh. Suruh. Makruf benda baik, Benda kebaikan. baik. Ya, nahi nehi. Cegah, jangan buat, larang. Okey. Mungkar, kejahatan. Jadi maksudnya ilmu dalam pendidikan Islam ni sangat penting lah ya untuk kita amalkan, terutama anak-anak kita ya, murid-murid kat luar sana, untuk dia boleh melakukan kewajipan menyuruh orang lain sama ada Islam ataupun tak Islam untuk melakukan kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran yang berlaku. Macam sekarang ni lah, Ustazah. Ya. Kita pakai pelitup muka ni, kita cegah kemungkaran lah, Ustazah. Betul sangat. Saya setuju dengan anak murid saya, Aiman, hari ini. Okey, sebab tu, Ustazah, sepanjang 1 jam kita bersiaran ni, kita pakai pelitup muka untuk sama-sama kita memerangi wabak COVID-19 Ya, ni. betul. Setiap orang kena main peranan. Tak boleh nak harap pada pihak berkuasa saja, kerajaan saja, kita pun. Ya, dan kalau kita ni anak-anak semua, kalau kita niat kita buat benda ni adalah kita nak membantu negara kita untuk mengurangkan wabak, untuk mencegah wabak, jangan risau, insya-Allah pahala pasti akan menanti dalam akaun kita. Okey, baik, Ustazah. Hari ini Ustazah akan banyak bagi tips kepada murid-murid macam mana nak menjawab soalan dalam pendidikan Islam pada hari ini. Dan saya fokuskan hari ini kita nak bincang tentang tajuk kita, bidang Al-Quran, memahami sunnatullah. Memahami sunnatullah. Selepas ini kita akan bicarakan, boleh, Ustazah? Boleh. Kita berehat seketika dan kita nak make sure murid-murid kita masuk kelas selepas ini, Ustazah. Ya, saya nervous ni, saya nak minum dulu. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Rahmah. Okey, Ustazah. Ustazah Siti Rahmah. Ya, nama betul. Nama glamour apa, Ustazah? Ustazah Rahmah. Nama glamour Ustazah Rahmah. Saya punya brand name is Usrah. Usrah. Ya, Usrah. Okey, baik, Ustazah. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam, iaitu fokus kepada bidang Al-Quran, memahami sunnatullah. Ya, Sebelum kita mulakan kelas, Ustazah, kita nak jemput dulu murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas. Ayo murid-murid, masuk kelas. Ya, cepat-cepat. Okey. Tu dah duduk dah diorang. Dah duduk elok dah. Baik, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak persilakan jejaka tampan Muhammad Syami. Boleh kenalkan diri anda terlebih dahulu? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami bin Ciksa dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam berkenalan. Selamat berkenalan. Dan kedua kita ada Afika. Silakan, Afika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Rahim dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam berkenalan. Okey. Ni yang cakap banyak tadi dalam video tadi, Zah. Bukan Bukan. Nanti. Oh, tu yang atas tu tadi. Okey, Syahinda. Syahinda, dia cakap banyak tadi tu. Okey, silakan kenalkan diri anda. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Nur Syahinda binti Kamaluddin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam berkenalan. Salam kenalan. Terima kasih. Dan yang terakhir kita ada seorang lagi, Bunga Sabrina. Nik Sabrina. Okey, Nik Sabrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sabrina Tisha binti Mazhari dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam kenalan. Okey, salam Seorang kenalan. lagi, Encik Siapa Aiman? lagi? Izmir. Yes. Izmir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Izmir Azrul Halimi daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Nampaknya anak saya baru masuk dari toilet lah seorang. Okey, Adam.
Adam dah ada ke di talian tu, Adam? Tak apa Ustazah, kita bagi Chan dia buat persiapan terlebih dahulu. Okey, boleh. Tapi apa kata Ustazah, saya pun dah tak sabar dah. Ada dah. Okey Adam, boleh kenalkan diri sikit Adam? Boleh? Nama saya Adam Mukris. Boleh. Alright. Nama saya Adam Mukris daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Salam kenalan. Okey, selamat datang semua ke Didik TV KPM. Hari ni kita dalam subjek pendidikan Islam berkaitan dengan sunnatullah. Betul Ustazah? Memahami sunnatullah. Yeah. Baik Ustazah. Murid-murid anda semua dah bersedia belum ni? Dah bersedia, tunjuk go sikit. Semangat. Good. Alright. Okey, baik Ustazah. Mungkin sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin secara gambaran umum, gambaran kasar terlebih dahulu. Sunnatullah ni apa dia ni Ustazah? Senang saja. Sunnatullah tu kalau kita nak senang faham, dia tak sama langsung dengan sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah tu adalah amalan-amalan kan, perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnatullah ni maksudnya peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Peraturan dan sistem yang ditetapkan oleh Allah. It's very easy to understand lah dan ingat. Dan kalau kita pergi deep kepada tajuk ni, memang kita tengok sebenarnya kita ni sedang hidup di dalam sunnatullah. Okey, baik. Untuk memperincikan lagi topik kita pada hari ini Ustazah, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini. Kita minta sikitlah seorang baca doa. Siapa nak baca doa ni? Syami ke? Syami boleh baca doa sikit? Boleh tak? Doa pendek je, janganlah doa. Dia presiden badan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Spontan pun tak ada masalah Ustaz. Alhamdulillah. Okey, dipersilakan Ustazah. Untuk kelas kita hari ini. Saya mulakannya Encik Aiman. Terima kasih. Sebelum saya mengambil presenter ni, saya nak memakai hand sanitizer dululah untuk menjaga diri saya dan menjaga studio ni Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua yang ada kat luar sana? Anak-anak yang dalam studio dan dalam GM ni insya-Allah berada dalam keadaan sihat walafiat, dan Ustazah doakan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan oleh Allah dan dilindungi terutama sekali dalam masa sekarang ni daripada wabak yang sedang melanda, dan kita pun tahulah keadaannya dekat dalam Malaysia ni kirakan mungkin semi kritikal lah kot semi kritikal, dan maksudnya kita kena berjaga-jaga mainkan peranan kita sendiri. Okey, tanpa membuang masa, Ustazah nak share tadi, actually Ustazah dah share apa dia objektif ataupun apa benda yang Ustazah nak kongsikan pada hari ini Okey, sebagaimana yang kita tahu, program kita ni nama dia Road to Success SPM 2021 untuk subjek pendidikan Islam. So, hari ini kita akan bincang tentang satu tajuk dalam silibus KSSM tingkatan 4 pendidikan Islam, bidang Al-Quran, surah Ali Imran ayat 137 hingga 139 di bawah tajuk memahami sunnatullah. Jadi, kita ada 3 objektif utama. Yang pertama sekali, menyatakan anak-anak pada akhir pembelajaran, anak-anak semua, murid-murid mampu untuk menyatakan 7 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk ini, bidang Al-Quran memahami sunnatullah dengan betul. Objektif yang kedua, mengenal pasti 3 jenis 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang Al-Quran memahami sunnatullah ini dengan jelas. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti 3 teknik. At least kita akan share dalam 5-6 teknik Encik Aiman. At least lah you all boleh kenal pasti 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang Al-Quran memahami sunnatullah ini dengan betul. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan kupasan untuk topik ini.
dalam tajuk ini memang kalau ikut DSKP Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan 1.30.1 ni untuk tajuk ini mesti pelajar-pelajar mesti mampu membaca ayat 137 hingga 139 ini dengan betul. Ciri-ciri dia betul, lancar dan bertajwid. Jadi sebelum ustazah nak menjemput anak murid ustazah untuk membacakan ayat 137 hingga 139, suka ustazah nak highlightkan itu dia. Kalau ayat Al-Quran ni dia akan masuk di dalam kertas 2 SPM. Dalam kertas 2 SPM. SPM kita ada 2 kertas. Untuk tahun ni still ada 2 kertas. Cuma yang lepas dia dua-dua kertas tu bertulis. Yang ini kertas 1 bertulis, kertas 2 ujian lisan. Kita panggil dia UTQH, iaitu ujian tilawah Al-Quran dan hadis dan bacaan hadis, dan dia wajaran dia untuk markah SPM keseluruhan ialah 20%. 20 markah, yang kertas 1 80% yang bertulis jadi kertas ayat ini akan ditanya dalam kertas 2 bahagian A. Bahagian A. Jadi apa yang perlu dilihat sebelum ustazah terangkan apa yang perlu dilihat, ustazah nak minta dululah seorang anak murid ustazah untuk membacakan ayat 137 hingga 139, dan untuk buat julung-julung kalinya ustazah nak meminta anak murid ustazah yang dalam studio untuk membacakan. Ni first time ni. Alamak. Dapat anak murid da'i ni. Okey, silakan da'i Aiman. Kalau ustazah nanti kalau salah nanti diorang gelakkan saya ustazah. Allah. Saya cuba tak ada. Diorang gelak dalam hati je. Tidak. Okey, ustazah betulkan saya kalau ada kesilapan. Okay, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Masya Allah, menyesal tak rakam. Menyesal tak rakam. Nanti tolong send voice Okey, jadi sebenarnya anak-anak kat rumah kan, kalau awak dapat tengok ni siaran ni, Allah, awak rakam tadi bacaan Da'i Aiman, kita boleh jadikan rujukan untuk awak menghadapi ujian lisan tu, UTQH tu. Bacaan ayat ni memang tiru sebiji macam bacaan Da'i Aiman tadi sebab semuanya perfecto. Okey, so kita pergi lihat untuk teknik SPM-nya ialah dalam anak-anak nak score good grade dalam bacaan Al-Quran ni. Dia bahagian A ni dia uji kemahiran tilawah Al-Quran, which is kemahiran membaca Al-Quran Jadi kemahiran membaca Al-Quran ini anak-anak dia terbahagi kepada 3 aspek yang dilihat Yang pertama adalah bacaan anak-anak, 20 markah di situ 20 markah di situ. Apa yang dilihat kalau dari segi bacaan ni yang diuji ialah sebutan makhraj. Macam tadi kan Da'i Aiman sebutkan qad khalat kha, dengar dia punya macam kahak dia tu kan, dengar kha, dia tak kha kan, kha. Lepas tu baris dan tanda bacaan. Kalau di baris atas sebutlah di atas, kalau di baris bawah sebutlah bawah. Kalau di syaddah ada sabdu di situ kena bunyikanlah syaddah dia. Kalau idgham dan sebagainya Itu adalah benda yang dilihat dalam aspek bacaan. Kemudian yang paling banyak memang tajwid lah kan. Kita ni Al-Quran dengan hukum tajwid memang tidak dapat dipisahkan Yang pertama ini adalah list hukum tajwid yang dinilai dinilai dalam UTQH SPM 2021 ini. Maksudnya ustazah contoh mat ni kalau kita tengok kan, mat sila dengan mat lazim. Mat asli tak diuji ke ustazah? Kan? Dia bukan tidak diuji, dia diuji. Cuma
senarai hukum tajuk yang ada di sini adalah senarai yang akan mempengaruhi markah. Ya. Dia akan mempengaruhi markah anak-anak semasa ujian itu dilaksanakan, ya. Jadi nanti Ustazah akan tunjukkan di ayat ini di manakah posisi atau lokasi hukum-hukum tajuk ini berada, ya. Maksudnya memang kena jaga betul lah kalau jumpa hukum tajuk yang ini, dan memang ini adalah hukum tajuk yang kebanyakan. Kebanyakan, dan mad asli itu memang paling banyak, tapi kita tidak masukkan dalam kriteria pemarkahan, ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah kefasihan, fasoha dalam membaca ayat Al-Quran tadi. Ada 10 markah di situ. Apa yang dinilai ialah anak-anak tu mampu membaca secara lancar, tidak gagap, jelas sebutannya, tak adalah macam pentaksir tu macam apa benda dia cakap ni kan, tak adalah macam tu. Dan intonasi means dia tak ada, dia baca Quran bukan macam baca sajak. Qad khalat min qablikum. Tak boleh macam tu, ya. Tak boleh. Itu ada markah juga di situ, ya. Okey, so kita lihat. Okey, ya, Ustazah dah buatkanlah, ya. Rangka contoh, ya, contoh. Jadi maksudnya kalau anak-anak dikendaki untuk membaca ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran ini, anak-anak kena alert kepada hukum-hukum tajwid yang disenaraikan dalam elemen pemarkahan UTQH tadi. Ustazah dah tolong buatkan beberapa hukum tajwid kat sini, bukan beberapa, semua yang ada di sini. Dan Ustazah tolong juga untuk pandu macam mana cara baca. Kalau yang warna oranye ni qalqalah bacaannya berdetak. Kalau yang kuning ini maksudnya dengung. Dengung dia mesti panjang sikitlah, ya, 2 harakat. Dan kalau yang putih itu dia jelas. Jelas maksudnya min, jangan tak min, dengung lah. Tak dengung lah, ya. Okey, jadi untuk menguji tadi kan, anak-anak GM Ustazah ni, anak-anak Sains Selangor dah dengar tadi kan, Dai Aiman kita memberikan contoh cara bacaan yang paling bagus. Jadi Ustazah nak seorang baca ayat 137 dulu. Nak dengar ni. Boleh tak you all baca macam Dai Aiman? Kalau you all boleh baca, ya Allah, senang Ustazah. Allahu Akbar. Ustazah, kita nak minta siapa dulu, Ustazah? Syahmi. Siapa Syahmi ke? Tok Imam kita. Okey, Syahmi. Okey. Sila Syahmi. Baik, Ustazah. Saya cuba, ya. Okey, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tak malu saya bawa diorang. Ini biasa memang hari-hari mengaji Quran, Ustazah. Ya, sebenarnya Syahmi ni dia Presiden Badar, Badan Dakwah dan Kerohanian Sekolah Menengah Sains Selangor. Sebab kalau dia tak boleh baca dengan betul, saya memang fire lah dia, ya. Okey. Tapi maksudnya walaupun you all bukan Presiden Badar anak-anak, don't worry, kita masih ada masa. Betul. Ya. Saya nak share sikitlah maklumat untuk pentaksiran UTQH tahun 2021 ini. Insya-Allah akan mula dijalankan pada Februari tahun depan. So means we have still a lot of time lah, ya, to practice, ya. Okey, so ayat yang 138 siapa boleh baca? Okey, Izmir, Ustaz Izmir, dai ni, dai juga ni, dai Aiman. Ya, dai kat sekolah. Ni dai Izmir ni. Ya, silakan. Dai Izmir. Okey, baik. Saya cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, very good. Tak sia-sia jadi Dai Azmi mencontohi Dai Aiman, ya. Okey, jadi macam ni contoh-contoh bacaan yang kita nak, ya. Anak-anak level yang kita nak lah dalam UTQH tu supaya dapat good score, ya. Actually kita nak excellent lah, ya. Markah penuh kalau boleh, sebab kita nak grab 20% yang lembaga peperiksaan dah sediakan tu kan, sebab kita ada masa banyak untuk praktis. Okey, ayat 139 anak perempuan lah kot, ya. Silakan. Saya nak cuba. Okey, sila. Niki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Niki. Bacaan yang bagus. Cuma terpeleot sikit tentang wakaf ibtidak tadi, ya. Al-A'laun tu. Kalau kita dia punya tips lah ya. Ustazah bagi sikit tipsnya. Kalau tak cukup nafas, just wakaf je anak-anak. Wakaf saja boleh ya. Sebab kita bukanlah kejam. Mesti sampai habis. Kan? Tak adalah kan. Tak ada siapa yang buat macam tu ya. Tak ada. Jadi berhenti setakat yang nafas anak-anak mampu. Then boleh cari yang kalau nak mula balik ibtidak nama dia, nak mula balik, cuba ambil yang dah baca tadi tapi cari yang kalau ada wah. Ya. Sebab kalau kita tengok kat sini wakaf dan ibtidak ni dia mempengaruhi markah. Dia mempengaruhi markah. Jadi cara antara tips dia anak-anak nak betul ibtidak dia tu, wakaf memang ikut nafas lah kan. Cari yang wah tu maksudnya kira betul lah nak ibtidak kat situ ya. Okey, terima kasih anak-anak. Ustazah teruskan. Okey, Ustazah, maknanya pentingnya tajwid ni dalam kita membaca Al-Quran. Ya nak dapat markah penuh ni Ustazah. Ya. Okey, baik. Dan selepas ni Ustazah, kita nak uji para pelajar lah kot ya. Saya tidak akan fokuskan sangat kepada konten sebab kita road to success. Betul. So saya nak macam setiap subtopik ni apa dalam SPM tu macam mana dia punya rupa nanti dalam SPM. Cantik. Baik Ustazah, kita bagi mereka buat persediaan lebih dahulu. Boleh. Kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Alright. Tadi kita dah baca ayat suci Quran, tapi sekarang ni Ustazah, kita nak belajar dengan Ustazah. Macam mana kita nak memahami ayat suci Quran dan juga maksudnya. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Aiman. Okey, so perkara kedua yang ada di dalam tajuk bidang Al-Quran ni di SKP KSSM kita, silibus KSSM kita adalah memahami maksud ya. Baca potongan ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Jadi kalau kita lihat kat sini, saya tak akan pergi satu-satulah ya, cuma saya nak kaitkan di sini adalah maksud kalimah ni ya, maksud kalimah ni dia boleh dia akan keluar pada kertas satu ya. Dia boleh jadi keluar pada kertas satu. Jenis soalan dia memang dia akan tanya clear, berikan maksud potongan ayat ya, sama ada dia akan salin semula kalimah ni dia akan bawa ke soalan ataupun dia hanya dia bagi kalimah penuh macam ni. Nanti dia gariskan. Ya. Itu antara contohlah yang boleh soalan yang boleh terhasil ya. Jenis item untuk soalan maksud potongan ayat ni subjektif response terhad. Terhad ni maksudnya apa? Jawapannya ikut buku teks. Itu senang nak faham lah. Ya, dia fakta sebenarnya maksudnya ya. Tapi nak senang faham, jawapannya ikut buku teks. Jadi skema tu memang insya-Allah akan diambil daripada buku teks. Konstruk maksudnya kemahiran yang diperlukan untuk memahami maksud kalimah ni adalah kemahiran mengingat dan memahami. Kalau kita faham maksud kalimah tu lebih senang untuk kita ingatlah ya apa dia maksud kalimah yang diberikan ya. Sebaiknya memang sebaiknya kita menghafal lah ya, sebaiknya menghafal maksud ayat tilawah dan hadis yang ada dalam silibus KSSM tentang Padanan Tata 5 ni agar anak-anak boleh menjawab semua soalan maksud potongan ayat ini dengan betul. So saya ada Ustazah nak share sikit teknik. Biasanya untuk maksud potongan ayat ini dia 2 markah di offer dalam SPM. Cara dia ialah tulis sajalah terjemahan ya, terjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan bahasa Arab yang diberikan ya, sama ada ayat Al-Quran atau hadis. Padankan. Kalau misal kata ini tips lah sedikit ya Ustazah bagi. Misal kata macam terlupa ataupun macam tak tahu kan, lupa nak hafal kan, tak sempat kan sebab dia asyik tengok Netflix je kan, tak sempat nak hafal. Jadi kalau misal kata perkataan-perkataan tu ada dalam bahasa Melayu, awak pergilah tulis je, tulis, jangan biarkan kosong. Itu maksud dia ya. Mesti tulis. Sebaiknya menghafal keseluruhan tadi dan tulis terjemahan yang jelaskan paling hampir maksud, paling hampir maknanya, dan hafal. Boleh juga ya, bekalkan sedikit lah ya kita punya ilmu ni dengan hafal perkataan-perkataan ni mudah dalam bahasa Arab ni ya. Contohnya macam wa tu maksudnya dan. Ya, awak tengok je wa,
Memang dan lah tu maksudnya. Tak ada lah lain kan. La. Apa senang kan. Wa dengan la. Tak apalah. Hafal 2 pun dah ada lah ilmu standby kat situ. Betul. Ya. Wa dan la tu maksudnya jangan atau tidak. Ya. Okey. So ini contoh soalan yang akan boleh ditanya dalam SPM. Nyatakan maksud potongan ayat berikut. Wala tahinu. Wala tahinu ni ada dalam ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran tadi. Okey. Seorang bagi jawapan. Okey. Siapa nak cuba? Cepat. Kita kejar masa. Yes. Okey. Adam? Maksud potongan ayat walatnu ilah dan janganlah kamu berasa lemah. Okey, janganlah kamu berasa lemah. Betul tak? Maksud potongan ayat wala tahinu, kita merah ni adalah penyata jawapan. Kena tulis untuk bantu pemeriksa tahu kita jawab soalan yang mana. Yang warna biru ni, kenapa Ustazah bezakan ada warna biru, ada warna merah? Jadi maksudnya kat sini, 2 markah ni adalah satu markah owner dia yang warna biru. Satu markah lagi owner dia warna merah. Maksudnya dalam maksud perkataan ni pasti akan bagi at least 2 patah perkataan. So translation tu mesti at least dalam 2 patah perkataan. Macam tadi kan wa dengan la, kita dah hafal dah simpan dalam kepala kita. Wa tu dan, la tu jangan. Boleh tulis dan jangan. Tapi tak tulis la, tak apa. Ya, kita insya-Allah boleh kita terima ya jawapan macam tu. Okey. Seterusnya ini dalam tajuk ini kita ada sebab turun ayat ya 139. Jadi untuk pengetahuannya Encik Aiman, sebelum ni dalam subjek pendidikan Islam tak ada subtopik sebab turun ayat ni. Ini adalah benda baru ya. Tambahan. Benda baru dalam pendidikan Islam, which is kita sepatutnya bersyukurlah ya diberikan ilmu baru sebab turun ayat ya. Okey, jadi biasanya memang peristiwa sebab turun ayat ni insya-Allah dia akan keluar kat kertas 1. Jenis soalan dia akan letak sebab turun ayat dan item ini jenis respons terhad, subjektif. Respons terhad means sama juga. Jawapannya memanglah tengok kat buku teks ya. Konstruk dia, kemahiran yang diperlukan ialah mengingat dan memahami sebab turun ayat ini. Ustazah sharekan sedikit tekniknya, ada 4 teknik. Ya, dan saya tak boleh nak bagi tahu berapa markah yang di-offer biasanya sebab belum ada pengalaman. Tapi kemungkinan kalau kita tengok kepada subjek pendidikan syariah Islamiah, biasanya sebab turun ayat ni kalau kita tengok pun macam agak panjang lah kan benda ni. Maybe dalam 4 markah, 2 hingga 4 lah kot ya, insya-Allah ya. Okey, so Ustazah bagi yang safe lah ya, dia punya teknik. Ada 4 benda yang kena tulis dekat sebab turun ayat tu. Yang pertama sekali, nama watak yang ada dalam cerita tu mesti tepat nama dia. Salah bin pun dah hilang dah markah kosong kan. Okey, benda yang kedua yang perlu ada adalah dah ada nama tu, so apa benda yang berlaku kat dia kan, peristiwa apa yang berlaku dan mesti betul. Sepatutnya peristiwa dia perang Uhud, tak boleh perang Badar kan. Okey, yang ketiga, dan mesti ada kesinambungan cerita tu ya. Kesinambungan cerita tu. Dan yang terakhir sekali adalah penutup cerita. Dan penutup ni biasanya dia akan diakhiri dengan salah satu daripada 3 benda ni. Aduan sahabat kepada Nabi, ataupun jawapan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun tindakan apa finalnya final yang sampailah ayat lalu turunlah ayat ini. Jadi itu adalah benda-benda yang anak-anak patut aware lah dalam konteks sebab nuzul ayat ya. Okey, so ini adalah insya-Allah mungkin beginilah kot ya dia punya contoh. Saya tengok kepada pendidikan syariah Islamiah yang ada soalan tentang nuzul ayat ni, macam inilah contoh soalannya. Jelaskan sebab nuzul ayat 139 surah Ali Imran tadi dan contoh jawapannya. Ya, kita pergi kenapa warna biru semua, sebab maksudnya biru ni adalah isi, tak perlu hurai tapi memang perlu lengkap lah ya. Nama tadi kan, yang pertama nama kan, siapa nama? Para sahabat. Tu nama. Kemudian apa yang berlaku pada mereka? Kalah dalam perang Uhud. Lepas tu what happen next? Dia tidak Rasulullah berdoa agar Allah tidak membiarkan umat Islam ni kalah. Kenapa? Sebab umat Islam yang ada pada masa itu, mereka lah sahaja golongan yang menyembah Allah SWT dan akan memperjuangkan agama Islam. So diakhiri dengan Rasulullah SAW memohon bantuan daripada Allah SWT. So kalau dah bagi 4 benda ni, insya-Allah boleh dapat markah penuh dan skor A+ ya dalam
pendidikan Islam. Okey, so kita pergi kepada subtopik konsep sunnatullah. Konsep sunnatullah ni dimulakan dengan maksud ya. Maksud sunnatullah, dia memang akan keluar soalan maksudlah di dalam kertas satu yang bertulis. Jenis soalannya kalau dia kata maksud sunnatullah, definisi sunnatullah, pengertian sunnatullah, takrif sunnatullah, benda sama je jawapan dia. Ya, sama je. Ya, maksudnya sama, dan jenis item ni juga respons terhad, means jawapannya untuk maksud ni actually is better kalau kita ikut dia punya wording tu, ikut buku teks. Ya, tapi kalau tak mampu, anak-anak bahagi dua maksud tadi dan hafal dia punya keyword. Okey. Ya, hafal dia punya keyword. Ya. Konstruk dia mengingat dan memahami. Ya, ini contoh soalan. Ini sedikit teknik. Satu jawapan definisi ni, maksud ni biasa dia memang offer 2 markah. Dia tak adalah 1 markah, tak ada. Dia mesti 2 markah. Tak perlu jawab dalam bentuk point. Mesti ada 2 bahagian maksud. Ya, setiap maksud istilah dalam silibus pendidikan Islam, KSSM, Form 4 dan Form 5 itu anak-anak bahagi 2. Semua bahagi 2. Ya, semua bahagi 2. Bagilah key point 1 bahagian tu apa dia punya point, dan yang kedua maksudnya kalau tak ikut sebiji-sebiji pun okey. Yang penting sampai ya keyword tu disebut dalam jawapan, ya, baru akan dapat markah. Ya, tipsnya sebenarnya ikut gunakan ayat buku teks, dan macam mana kita nak memahirkan diri memang kena banyakkan latihan. Padankan maksud dengan istilah. Padankan kan, nak isi tempat kosong boleh, ya, tak ada masalah. Ada contoh soalan ke Ustazah? Ada. Okey. Ya, biasanya soalannya simple je, tapi jawapannya panjang. Soalan Berikan simple. maksud sunnatullah. Tengok 3 patah perkataan je. Ni siapa nak jawab ni yang dapat 2 markah? Kita minta murid kita jawab. Ya. Silakan. Siapa nak cuba? Okey. Saya nak cuba. Silakan. Okey. Maksud Allah ialah sistem dan sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk, dan tiada siapa yang boleh mengubah ketetapan tersebut. Okey. Kita tengok jawapan dia betul ke tidak? Ya, betul. Sebab okey, dia tepat tengok sekali. buku. Tapi tak apa. Sebab kita belum exam. Okey. Kita belum exam. Jangan malas buka buku anak-anak. Okey. Refer saja. Memang buku tu untuk dibaca dan dirujuk. Ya. Okey, so macam biasa yang merah ni adalah penyata jawapan. Yang biru ni adalah bahagian pertama dalam maksud sunnatullah, which is awak bagi sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya contohlah, tak letak terhadap semua makhluk pun diterima, dapat juga 1 markah. Kemudian lepas dan tu kita bagi lapat yang kedua, tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Kalau bagi dua-dua benda ni baru dapat 2 markah penuh. Kalau tak 1 je. Tengoklah ya cara jawapannya macam mana. Jadi 2 point dekat situ Zah. Ya, dia mesti. Maksud tu kita mesti bagi dia 2 ya. Jadi sekarang ni kita nak bincang pasal konsep dia pula Zah. Ya, konsep sunnatullah. Tadi maksud, soalan dia memang soalan maksud je. Kalau konsep memang, kalau konsep ni, dia biasanya dia akan bagi soalan jelaskan tau. Jelaskan konsep. Kenapa jelaskan? Sebab konsep ni kalau kita tengok ya dalam buku teks pun dia punya bagi ciri-ciri dia tu dalam ayat yang lengkap. Ya, insya-Allah dia memang akan masuk dalam soalan jelaskan, dan soalan jelaskan ni Encik Aiman dia juga adalah respons terhad. Ya, dan untuk ciri-ciri macam konsep ni dia soalan-soalan yang fakta, benda tu fakta ya. Jadi dia memang jawapan tu tolonglah anak-anak ikut buku teks. You tak boleh goreng. Kalau you goreng dia memang akan confirm hangit. Ya, dia tak boleh direka, dia benda fakta ya. Kena hafal lah Ustazah Yes, kena hafal ya, mengingat dan memahami kemahiran yang diperlukan untuk menguasai ya konsep sunnatullah ini. Untuk tajuk ini ada 3 konsep sunnatullah ya. Jadi contohlah soalan okey, just teknik dia kalau soalan jelaskan ni dia memang biasa offer 2 markah. Tapi misal kata dia offer 1 markah juga, 1 markah untuk 1 jawapan tu, tak apa. Jawab je dengan ayat yang lengkap. Jangan bagi apa? Jangan bagi 2 perkataan je lah. Ya, dia nanti dia tak bagi markah ya. Okey, ini contoh dia punya soalan jelaskan konsep sunnatullah. Baik. Okey, ada 3 konsep kan? Ada 3 konsep. Jelaskan ni macam mana kita nak bagi dia 2, dapat 2 markah tu. 1 markah ni markah subjek, 1 markah ni markah predikat. Maksudnya jadi, apa tu Ustazah? Maksudnya ayat tu mesti difahami dan lengkap. Dia tak boleh contoh makan ayam.
Macam siapa apa yang makan ayam? Kan? Apa yang makan ayam? Siapa makan ayam? Jadi dia kena ada subjek. Macam ni contoh, subjek dia sunnatullah. Kenapa sunnatullah ni? Bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah. Oh, maknanya kalau kita start dengan bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah tu tak boleh lah Zah. Maknanya kena mula dengan sunnatullah. Itu boleh diterima sebab boleh terima? kalau start bersifat boleh. Kenapa? Sebab bersifat tetap dan kekal ni kita boleh jadikan dia subjek. Dan dengan dia boleh jadi predikat sebab dia ada kata hubung. Okey. Dia kalau memang kita pandai main dengan perkataan, insya-Allah boleh bagilah. Ya, boleh bagi ya. Okey, yang ini contoh merangkumi semua makhluk. Itu tak jelas. Okey. Dia akan dapat satu markah saja. Dan yang ketiga, sunnatullah berasaskan kepada konsep. Ini pun sama. Kalau dia kata berasaskan kepada konsep sebab musabab dan akibat sahaja pun tak jelas, mungkin tak dapatlah 2 markah, hanya satu markah saja. Ya. Biasanya kalau kita sebutkan konsep sunnatullah ni Ustazah, dia suruh senaraikan satu persatu ke ataupun dia just tanya satu saja? Okey, dia sebenarnya ikut soalan. Ya, ikut soalan. Boleh jadi soalan ni macam ni. Kalau dia macam ni, ya, dia tak bagi tahu berapa isi dia nak. Dia offer 2 markah. Okay. Untuk jelaskan, biasanya dia nak satu je. Oh, ya? okey. Kalau dia minta 2 lah. Bagilah 2. Kalau dia minta 3, bagilah 3. Tapi misal kata dia minta 1, kita bagi 3, boleh tak? Boleh Ustazah? Boleh Kenapa ke? boleh? Tak boleh Boleh. Boleh juga? Boleh. Kalau dia minta satu jawapan, kita bagi 3. Kita pandai sangat. Bagi extra lah Ustazah. Maklumlah pandai sangat maksudnya kan. Kita semua dah hafal. Tak nak membazir kan. Sebab nanti dapat SPM dah tak ingat dah kan. Keluarkan semua kat situ. Boleh sangat-sangat. Tapi kena jaga masa. Ya, jangan sampai semula nak bagi lebih, rupanya yang lain tu tak terjawab. Tak naklah macam tu kan. Kenalah ada skill ya menjawab soalan. Okey. Baik Ustazah. Selepas ni kita akan bicarakan tentang kepentingan menjaga dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey, itu ada kaitannya soalan ni. Selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid kita Ustazah. Kita nak tanya soalan lagi. Boleh. Tapi kita berehat seketika, boleh Ustazah? Boleh. Okey, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey Ustazah, tadi kita dah bicarakan beberapa perkara tentang konsep sunnatullah. Kita sampai konsep sunnatullah ya. Selepas ni kita nak bicara pula tentang umat-umat terdahulu Ustazah. Ya, kepentingan. Silakan Ustazah. Okey, saya sambung ya Cik Aiman. Okey. Dalam tajuk ini kita ada subtopik kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu ya. Kenapa kita kena kaji mereka ni? Sebab mereka ni melanggar sunnatullah. Ya, sebab tu kita kena kaji. Jadi, apakah jenis soalan yang boleh keluar ya tentang kepentingan ni? Kepentingan ni anak-anak dia sebenarnya dia akan masuk dalam kertas satu juga, bertulis, dan dia boleh jadi 2 benda yang akan ditanya tentang kepentingan ya. Dia boleh jadi soalan jelaskan, boleh juga jadi soalan terangkan ya. In terms of isi, anak-anak memang sebaiknya hafal dan ingat ya. Itu adalah cara terbaiklah ya untuk tak lama dalam dewan exam memikir baru nak create ayat dan sebagainya. Tapi apa yang Ustazah nak terangkan adalah kalau soalan jelaskan dan terangkan ini, anak-anak boleh menjangka jenis macam mana jawapan yang kita boleh bagi, yang kita tak buang masa, dan boleh memberikan kita markah penuh ya dalam SPM ya. Tapi kita lihat jenis itemnya respons terbuka. Apa maksud respons terbuka ni? Encik Aiman tahu ke? Saya rasa Ustazah, dia perlu kepada penjelasan Ustazah. Dia kena ayat dia panjang sikit. Okey, very good ya. Very good. Walaupun ada yang kurang lengkap di situ, tak apa, baru belajar ya. Okey, respons terbuka ni sebenarnya dia memang terbuka tu, dia memang biasanya memerlukan huraian lah. Dia tak ada yang pendek-pendek tu, tak adalah terbuka ya. Tapi sebenarnya maksud terbuka ni adalah jawapan yang diberikan oleh anak-anak ini boleh tidak diambil daripada buku teks. Oh, sendiri? Dia boleh fikirkan melalui jawapan tu dia boleh dapat daripada ilmu luar yang dia pelajari, boleh daripada pengalaman, pembacaan, tambahan dan sebagainya ya. Baik. Kalau logik dengan soalan, menjawab soalan, kita akan terima jawapan tu. Itu maksud respons terbuka. Boleh tapi goreng sikit lah Ustazah
Apa dia? Boleh goreng sikit lah. Ya, itulah istilah dia. Macam kurangkan stres lah dalam menjawab kan. Oh, ada soalan goreng-goreng kan. Okey. Tapi ingat anak-anak. Misal kata benda ni, tapi Ustazah dekat buku teks kan ada kepentingan ni kan. Tak boleh ke ambil jawapan buku teks? Apa jawapannya? Boleh ke ambil Afika, jawapan buku boleh teks? tak ambil jawapan buku teks Afika? Dalam soalan respon terbuka. Kejut je Ustazah tanya. Boleh ke Afika? Pendapat saya boleh je. Tapi dengan sedikit huraian. Very good. Ambil lah. Memang boleh pun. Dalam buku teks tu tak ada kata tak boleh. Tak ada kan? Dia tak ada larang. Memang sebaiknya ikutlah jawapan buku teks. Kita masuk je kat sini, insya-Allah yang ada dalam buku teks ni semua selamat dijadikan sebagai jawapan dan insya-Allah dapat markah. Confirm betul. Jangan salah jawab udah. Kan? Ya, confirm betul. Tapi dia memerlukan 3 kemahiran lah sebab dia respons terbuka. Jadi dia first mengingat, kalau lebih bagus mengingat. Yang kedua memahami konsep. Memahami konsep sunnatullah tu dan kaitkan dengan dia punya subtopik tu. Apa kepentingan, apa dia punya keperluan untuk mengkaji dan menganalisis. Dia boleh jadi masuk dalam soalan menganalisis juga ya untuk kepentingan. Maksudnya kita tengok keadaan tu, kita boleh ambil kesimpulan daripada benda-benda tu. Ya, itu maksud kemahiran menganalisis. So, ada 3 kepentingan untuk mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey, ini contoh soalan jelaskan. Teknik dia sama dengan yang tadi. Ayat tadi jawapan kena lengkap dan sempurna, kena ada subjek, kena ada predikat supaya difahami ya. Jadi contoh jawapan. Okey, kita sebenarnya Ustazah ambil je daripada yang ada kat buku teks, tapi kita boleh spreadkan dia lah jadi subjek dan predikat. So, kalau anak-anak ikut ayat buku teks tu sebenarnya memang boleh dapat 2 markah. Kalau soalannya jelaskan. Tapi berbeza. Kalau kepentingan tu depan dia tak letak jelaskan, dia letak terangkan. Macam mana nak jawab sama tu? Sama ke lain tu? Sama ke tak sama teknik dia tu? Ada lain sikit. Ada lain sikit. Terangkan ni, dia punya 2 markah tadi, dia 1 markah dia, owner dia isi. Dan 1 markah lagi owner dia huraian. Dan huraian ni dalam pendidikan Islam kita ada teknik tertentu lah, strategi tertentu yang kita ajar kepada anak murid kita supaya kalau dia bagi ni insya-Allah akan diterima benda tu sebagai huraian ya. Okey. So dia punya teknik sini I plus aksu plus H. Benda apa tu? I tu isi, aksu tu adalah kata hubung yang gunalah yang 4 ni je, tak payah banyak. Kata hubung banyak, guna 4 ni je insya-Allah boleh diterima dalam SPM untuk sebagai huraian dan huraikan benda tu ya. Jadi contohnya macam dibenci oleh masyarakat ni, dia adalah isi. So aksunya adalah ini. Oh ya, lupa. Aksu tu apa? Aksu tu A tu agar. K tu kerana. S tu supaya. U tu untuk. Ada juga sekolah lain dia akan guna suka. Tapi pelajar sekolah menengah sains Selangor ni mereka suka benda yang unik-unik. Aksu ni tak pernah lagi ada aksu. Kan tak pernah ada perkataan aksu. So supaya membantu dia orang ingat. Kan pelajar sains Selangor ni memang pelik lah dia orang, saya pun tak tahu kenapa ya. Okey, jadi isi kita tambah aksu dan kita letakkan huraian di situ. Tak perlu panjang sangat pun, actually boleh diterima. So nampak perbezaan. Ini adalah contoh jawapan ya. Contoh jawapan untuk kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Dia tiru je yang tadi boleh, tapi kena ada huraian. Itulah bezanya cara menjawab, jelaskan dan terangkan. Okey, Ustazah nak minta lah ni. Siapa letak dengan suara ni? Indah. Indah. Cuba ulas jawapan. Cuba ulas jawapan yang Ustazah bagi ni dekat dalam slide ni. Nampak tak? Okey, kita paparkan di skrin. Mana satu isi, mana satu aksunya, mana satu huraiannya. Okey. Untuk jawapan ni, yang warna merah tu dia punya kepala ayat. Kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Tu dia punya kepala ayat. Isi dia dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Tu isi. Untuk aksu, agar, kita guna A, aksu agar, dia punya huraian dapat mencontohi kegemilangan mereka. Okey. Macam cikgu jadi, Indah nak tanyalah Indah, isi dia ni mesti ambil yang ini ke
dari mana isinya ni boleh dapat jawapan untuk kepentingan ni? Kat mana nak dapat tu? Untuk isi boleh 2. Satu dari buku teks, satu dari idea sendiri. Very good. Okay. Tapi idea kita ni kita istilah dia memanglah boleh goreng, tapi goreng tu smart lah. Guna air fryer yang tak berminyak. Miss, jangan goreng sembarang-sembarang pakai minyak bekas, kan tak berkualiti. Maksudnya mesti ada base ya, ada base kat situ ya. Okay, very good. Kita ada masa lagi ke Cik Aiman untuk teruskan? Okey, so subtopik yang seterusnya adalah kesan memahami sunnatullah. Ya. Okey, kita ada 6 kesan dan kesan ni dia memang akan masuk dekat kertas satu. Jenis soalan dia untuk kesan ni dia terangkan dan huraikan. Dia jarang ada jelaskan. Kenapa agaknya? Sebab dia ni kesan ni memahami sunnatullah ni dia respons terbuka. Okey. Dia respons terbuka. Dia memang kita boleh guna pengalaman, pengetahuan dan memang daripada buku teks jugalah ya. Dan kemahiran yang diperlukan dalam memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Mengaplikasi maksudnya kat sini adalah anak-anak memahami konsep sunnatullah dan mengapply nilai tersebut, konsep tersebut dalam kehidupan dan merelatekan dengan jawapan soalan yang dikehendaki. Kesan, tengoklah kesannya kepada siapa kan. Contoh, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah SWT yang maha bijaksana. Siapa yang faham sunnatullah, dia pasti akan yakin. Macam contoh COVID ni kan, dia dia akan ikut SOP sebab dia tahu ini adalah ujian yang Allah bagi. Dia bukannya ini propaganda, konspirasi, tapi dia pun langgar SOP. Dia tak akan jadi macam tu. Ya. Baik Ustazah, ini kesan kita memahami sunnatullah. Betul. Mudah-mudahan dengan kita faham sunnatullah ni menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin, betul Ustazah? Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Saya sebenarnya nak dengar lagi suara si Syahmi ni, ketua Badar ni, sebab dia baca tadi pun memang best lah. InsyaAllah. Ada jodoh boleh dengar lagi. Okey, baik. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Kita ada Syahmi, Afika, ada Mukris, Syah Indah, Nik Sabrina dan juga Izmir. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Siti Rahmah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor yang berada di Kuala Lumpur, Zai. Dalam subjek pendidikan Islam. Hari ini kita memahami sunnatullah. Terima kasih sekali lagi Ustazah kepada Encik Aiman kerana menghostkan rancangan hari ini dengan begitu baik sekali. Okey, baik Ustazah. Ada sekali kita jumpa lagi Ustazah InsyaAllah. Okey, murid-murid terima kasih. Kita ucapkan kita kembali semua dalam Road to Success SPM 2021 dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizan binti Hussein, ibu kepada Nik Sabrina Latisha binti Kamal Zahari dari kelas 5 Jaya, Sekolah Menengah Sains Selangor, berharap agar anak saya memperolehi keputusan yang cemerlang 9A+ dalam peperiksaan SPM 2021. Saya juga berharap beliau sentiasa komited dan dijauhkan dari segala wabak penyakit yang mengancam nyawa. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Halimi bin Madun, ayah kepada Izmir Hafirul dari kelas 5 Jaya Sekolah Menengah Sains Selangor, mendoakan semoga anak saya beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM 2021 walaupun mengharungi sesi pembelajaran yang mencabar kerana pandemik COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin.